Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang pertama ini membentangkan berkenaan dengan kaedah asas 3, iaitu kemudahan. Saya Muhammad Akmal bin Azli, I17302354. Yang ada buku teks tu kita boleh buka muka surat 139. Kita tengok pada huraian kaedah asas 3, iaitu kesukaran membawa kemudahan. Ini dia bermaksud kesukaran tu dia menarik adanya kemudahan. Kaedah asas ni secara umumnya dia bermaksud hukum hakam yang mendatangkan kesukaran untuk dilaksanakan oleh mukallaf akan diringankan cara pelaksanaannya oleh syarak. Apabila berlaku sesuatu kesulitan dan kesusaran dalam melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, maka Islam ni dia memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi tu. Kaedah ni juga diamalkan oleh Nabi ataupun dipraktikkan oleh Nabi. Antaranya hadis daripada Anas bermaksud kami keluar bersama Nabi dari Madinah ke Mekah. Baginda mengerjakan sembahyang 2 rakaat sehinggalah pulang. Untuk tu dalam keadaan musafir ni, berdasarkan hadis ni, musafir ni diharuskan qasar sembahyangnya daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kaedah ni dikenali dalam usul fiqh, iaitu dengan hukum rukhsah. Selari dengan kaedah ini tersebut, Imam Syafi'i dia ada berfatwa dengan lafaz kaedah iza daqal amru ittisa'. Maksud dia apabila ada kesempatan pada sesuatu perkara, hukumnya adalah diperluaskan. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Seterusnya adalah contoh rukhsah dalam syariat. Yang pertama, harus hukumnya bagi lelaki melihat bakal isteri ketika meminang. Contohnya dalam perempuan tu dia pakai niqab ataupun putah, maknanya harus bagi lelaki tu tengok wajah isteri dia ketika dia meminang perempuan tu. Yang kedua, harus doktor lelaki melihat kepada aurat wanita ajnabi dengan tujuan untuk membuat rawatan. Contohnya dalam hospital tu hanya pakar lelaki tu dia yang hanya pakar doktor tu yang boleh merawat penyakit si wanita tu. Maknanya hukum dia di situ adalah harus. Yang ketiga, disyariatkan cerai dan tebus talak demi kemudahan kepada pasangan yang tidak serasi. Contohnya masalah dalam rumah tangga ni, Islam ni dia memudahkan. Contohnya pasangan tak tak serasi, dia mudahkan dengan adanya cerai ataupun tebus talak. Tebus talak ni ataupun dalam istilah lain orang panggil dia khulu'. Maksud dia macam, contoh dia perasaan benci tu dia timbul dalam isteri. Itulah. Seterusnya kita tengok yang keempat adalah disyariatkan fasaq disebabkan ada kecacatan pada pasangan. Contoh dia Islam ni dia mudahkan kepada perempuan tu fasaq, iaitu minta cerai daripada lelaki tersebut dengan adanya masalah mandul ke apa ke. Itulah contohnya ada masalah kelamin. Yang kelima, disyariatkan membayar kafarah zihar dan sumpah demi kemudahan, khasnya mereka yang terlanjur dan menyesal. Kafarah tu contohnya isteri laki tu dia menyamakan isteri dia dengan mak dia ataupun adik dia. Kafarah zihar ni suami ni hendaklah menyempurnakan dengan memerdekakan seorang hamba
ataupun berpuasa ataupun memberi makan 60 orang miskin. Dengan cara ni Islam dia memudahkan rukhsah dalam syariat tersebut. Itu saja daripada saya. Seterusnya kita kepada Okey, terima kasih kepada saudara Akmal di atas pembentangan kepada pengenalan kepada kaedah asas yang ketiga ni. Okey, seterusnya saya Iman Nasri bin Zulkarnain, nombor metri I173023559. Saya akan menyambung dalam bahagian sumber asal kaedah. Yang mana kalau kita tengok sumber asal kaedah ni berkenaan dengan dalil. Dalil tentang rukhsah. Rukhsah yang kita belajar dalam tajuk kaedah asas ketiga ni. Pertama sekali kita tengok dalil yang pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Iaitu terjemahannya, dengan ketetapan yang demikian itu Allah menghendaki kamu peroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Jadi kalau kita tengok kepada dalil yang ni, menunjukkan bahawa Allah nak bagi kita mudah dan nak mengelakkan kita daripada tanggung kesukaran. Seterusnya firman Allah yang kedua, kalau kita tengok sumber asal kaedah ni yang nombor 2. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Bermaksud Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan. Maksudnya Allah tak nak kita untuk tanggung kesusahan dalam yang ni difokuskan dalam agama lah. Kalau kita katakan sebagai rukhsah, Allah bagi kita rukhsah, kemudahan untuk apabila kita dalam kesusahan. Okey. Kalau kita tengok dalil yang ketiga tu daripada ayat Quran, boleh tengok sendiri nanti. Seterusnya kita akan ambil dalil hadis pula. Okay, dalil hadis. Dalil hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Inna hadzal din yusran. Sesungguhnya agama ini mudah. Sebab itulah kita kata, kalau kita tengok, kita pergi ceramah, agama Islam ni adalah agama yang mudah. Kenapa? Kalau kita dalam kesukaran untuk beribadah, ada rukhsah, ada kemudahan yang Allah bagi kepada kita. Okay, seterusnya hadis yang seterusnya, hadis daripada Anas bin Malik. Yassiru wa la tu'assiru. Maksud, permudahkanlah dan janganlah menyukarkan. Jadi maksud kat sini benda yang mudah, janganlah kita menyukarkan dia. Contoh, Allah dah bagi dah kemudahan kat kita. Contoh bila kita puasa ketika kita musafir. Jadi kita diharuskan untuk buka puasa. Jadi Allah dah bagi kemudahan untuk kita kat situ. Okey. Kalau kita tengok kan daripada dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, semua berkenaan dengan kesusahan dan kemudahan yang Allah bagi kepada kita. Iaitu kalau kita tengok, kesusahan dinamakan sebagai musyaqqah dan kemudahan kita dinamakan sebagai rukhsah. Okey, jadi tajuk bab kita kali ini kita akan membincangkan tentang musyaqqah dan rukhsah. Okay, seterusnya kita masuk kepada subtopik yang seterusnya. Okey, kita sambung balik. Tadi ada kerja sikit. Okey, seterusnya penjelasan berkaitan musyaqqah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan musyaqqah? Musyaqqah ni adalah merupakan kesukaran dan kesusahan. Okey, firman Allah Taala, wa tahmilu asqalakum illa baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Dan terjemahannya, dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya melainkan dengan menanggung susah payah. Jadi kat sini nak mengatakan bahawa kita boleh pilih sama ada benda tu atau nak senang ataupun nak mudah. Dalam tafsir Ibn Katsir kata kita sudah pun dihidangkan dengan kemudahan, yang mana kalau kita tengok binatang-binatang yang dalam ayat ni dikembalikan kepada unta.
Hantar bawa barang kita ke mana-mana, untuk kita pindah daripada satu negeri ke satu negeri dengan mudah, melainkan dengan kita sendiri yang menyusahkan kita. Okey, jadi kita masuk kepada poin yang seterusnya. Okey, agama Islam membawa konsep kemudahan terhadap umatnya. Kesusahan tersebut hendaklah dihindarkan daripada mukallaf. Okey, apa yang kita faham kat sini bahawa agama Islam merupakan agama yang mudah, di mana apabila kita melakukan ibadah mesti ada, jika kita dalam kesusahan mesti ada rukhsah yang Allah bagi kat kita. Di antaranya adalah seperti mana kita sakit, kita nak solat tapi kita tak boleh nak berdiri. Jadi Allah bagi kemudahan untuk kita supaya kita boleh solat duduk. Kalau tak mampu untuk solat duduk, boleh baring. Jadi macam itulah, di mana kita walaupun benda tu susah untuk buat, walaupun benda tu kita dalam kesukaran, tapi Allah bagi kemudahan kita di dalam aspek tu untuk kita buat balik, untuk kita buat juga benda tu. Yang penting kita buat benda tu. Okey, minta maaf saya terpaksa sikit-sikit sebab pusing. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada poin yang seterusnya. Mestilah terlebih dahulu menentukan musyaqqah. Apa yang dimaksudkan dengan menentukan musyaqqah? Kita tengok ke bawah. Kesusahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan tidak boleh jadi sebab wujudnya kemudahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kesusahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan? Okay, contohnya macam kita sukar untuk kita mencari nafkah, mencari duit. Contohnya, kenapa sukar? Sebab kita kena gunakan banyak tenaga yang banyak, kemungkinan kena mengeluarkan duit, wang yang banyak, dan banyak lagi lah. Okay, kenapa? Dan benda tu menjadi sukar. Jadi adakah benda tu dikira sebagai musyaqqah yang mendapat rukhsah? Okay, dia tidak dikira. Kenapa? Sebab benda tu dia tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan kita. Okey, tidak dapat dipisahkan kepada kehidupan kita. Dan tidak boleh jadi sebab wujudnya kemudahan. Okey, kenapa tidak dia benda yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita ni tak boleh mendapatkan rukhsah dan tidak termasuk dalam musyaqqah? Kerana sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh lari daripada kesukaran dalam kehidupan kita. Ialah sebagai seorang manusia takkan kita tak boleh nak hadap sekali pun kesukaran dalam hidup kita. Tambah dalam berkenaan dengan mencari harta dan sebagainya, untuk diri kita juga, untuk diri kita, untuk family kita juga, takkan kita benda tu pun kita tak boleh nak hadap, takkan benda tu pun kita nak minta rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja saya punya presentation. Seterusnya saya akan serahkan kepada presenter seterusnya yang akan membincangkan tentang berkenaan dengan jenis-jenis keringanan syarak. Oleh itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Syam bin Yahya, I17302-402 daripada G1 subjek Qawaid Fiqhiyah. Okey, saya akan teruskan pembentangan kaedah ketiga. Okey, pada subtopik tujuan masyaqqah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tujuan masyaqqah ni ialah apa yang terkeluar daripada garis kesukaran biasa. Okey, antaranya kesukaran dan kesusahan yang membawa kepada kemudaratan sama ada pada diri dan harta benda, atau kesukaran yang memakan masa yang lama dan waktu yang panjang. Okey, untuk kita lebih mudah difahami ataupun dengan kata bahasa yang lebih mudah, ialah satu kesukaran yang luar biasa menurut penilaian syarak. Bila dalam keadaan sebegitu,
ianya diberikan keringanan dan juga kemudahan. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, untuk kita menggunakan kaedah ini, kaedah musyaqqah ini, ada syarat-syarat yang perlu dituruti ataupun dipenuhi sebelum boleh menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah musyaqqah, kesukaran membawa kepada kemudahan ataupun keringanan. Okey, yang pertama ialah syaratnya kesusahan yang terkeluar daripada garisan kesukaran ataupun kesusahan biasa. Okey, maknanya di sini kesukaran tu tidak kesukaran tu perlu dilihat apabila ianya melepasi garis selesa, maksudnya kesukaran biasa tak boleh, ataupun benda ni luar biasa. Contohnya seperti tanggungjawab yang dibebankan itu menyusahkan ataupun memberi kesukaran. Boleh ianya juga boleh mendatangkan mudarat pada diri dan juga harta. Okey, contoh yang dapat diberi sini ialah contoh orang sakit dibolehkan untuk tinggalkan ataupun membuka puasa kerana mereka ni sakit. Jika mereka teruskan berpuasa, maka akan membawa kepada mudarat ataupun bahaya pada badan dan juga jiwa. Okey, seterusnya syarat yang kedua ialah musyaqqah atau kesukaran biasa yang tidak boleh dijadikan sebab untuk mendapatkan keringanan. Maksudnya kesukaran yang biasa je, bukan luar biasa ataupun luar daripada garisan selesa, ataupun dia hanya keringanan ataupun yang mudah saja. Maksudnya di sini ialah kesusahan yang tidak membawa mudarat ataupun bahaya pada diri dan juga jiwa. Okey, sebagai contoh, puasa juga kita ambil. Puasa pada musim panas atau ketika cuaca panas. Jadi dengan faktor ini ataupun kesukaran ini tidak boleh dijadikan sebab untuk digugurkan taklif, iaitu tanggungjawab ataupun mengambil usah. Maknanya kita dengan alasan dan sebab ini kesukaran yang biasa ini kita kata kita nak buka puasa, tidak boleh. Sebab benda ni hanyalah biasa sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab rusah. Okey, sebab rusah, sebab rusah, sebab kesusahan yang dapat memberi keringanan terhadap pelaksanaan hukum syarak. Okey, kita ambil yang pertama, orang yang bermusafir ataupun musafir yang diharuskan, as-safarul masyru'. Okey, orang musafir boleh mengambil rukhsah ataupun antaranya. Contoh yang diberi, contoh ialah qasar dan jamak, iaitu qasar memendekkan waktu solat dan jamak menghimpunkan dua waktu solat dalam satu masa. Selain itu, kita boleh kata berbuka puasa seperti contoh tadi dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu orang yang sakit. Keadaan sakit dan orang yang ada penyakit yang menjadi sebab hukum rukhsah, dia mendapat rukhsah terhadap perkara yang dibebankan, iaitu solat lah, contoh solat ataupun puasa dan sebagainya. Contohnya ialah diharuskan solat sambil duduk, baring ataupun isyarat. Maksudnya di sini bila contoh, kita ambil contoh Ali dia kemalangan jalan raya, itu kaki dia patah contoh. Maknanya dia tidak dapat berdiri, cuma mungkin dia hanya berdiri untuk akad takbir saja, berdiri tegak, dan dia terpaksa duduk selepas itu sebab dia sakit kan. Jadi dalam Islam benda tu menjadi Islam ni memberi keringanan. Maknanya dia boleh solat sambil duduk, ataupun mungkin dia accident teruk, dia boleh
baring. Solat baring ataupun ataupun dia dalam keadaan yang lumpuh mungkin. Maksud dia boleh solat melalui isyarat kelopak mata. Tapi untuk contoh yang sakit, solat sambil sakit ni, dia kena ikut step by step lah. Dia perlu, kalau dia tak, maksudnya kita kena tengok keadaan dia dulu. Kalau dia duduk, kalau tahap kecederaan dia hanya patah kaki, maknanya dia boleh solat sambil duduk. Tidaklah sampai menggunakan isyarat kelopak mata. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Sebab-sebab rukhsah yang lain akan diteruskan oleh kawan pemetang yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ilyas bin Abdullah dari Metrik ayat 1810265. Alhamdulillah, pada malam ini saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya Zul Hisham tadi dalam tajuk sebab-sebab rukhsah. Dia telah menyebutkan dua sebab dan saya akan menyambung bakinya nanti. Okey, saya akan huraikan lebih sedikit kepada tajuk yang ketiga hingga akhir. Okey, kawan saya tadi dah sentuh apa itu sebab-sebab rukhsah. Okey, kita nak faham dulu apa konsep rukhsah ni. Rukhsah ni iaitu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah keringanan yang diberikan kepada kita umat Islam dalam perbuatan seharian kita lah. Okey, Islam ni tidak menyukarkan, dia memudahkan kita. Dalam satu perbuatan mesti ada kemudahan. Okey, kita terus masuk kepada apa yang diberikan ataupun apa jenisnya sebab yang diberikan keringanan ataupun rukhsah itu sendiri. Okey, kita masuk kategori-kategori ataupun jenis-jenis yang ketiga. Okey, orang yang terpaksa ataupun dipaksa. Apa yang dimaksudkan dengan terpaksa ataupun dipaksa? Saya memetik daripada Kamus Dewan yang mengatakan bahawa paksa bermaksud perbuatan yang disuruh ataupun yang perlu dilakukan dengan kezaliman ke atas seseorang individu. Okey. Kemudian apa yang dimaksudkan dekat sini adalah, saya memberi contoh, mengancam nyawa ataupun harta benda. Okey, saya ambil sikit dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah sesiapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah ia beriman, yakni baginya kemurkaan dan azab Allah, kecuali orang yang telah dipaksa melakukan kekufuran sedangkan hatinya sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu cerita Sumayyah yang mana dia telah disuruh oleh dia punya tuannya untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia dipaksa dan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mengancam nyawa, macam tadi saya ceritakan, Sumayyah yang telah mempertahankan keimanan dia sehinggakan orang tu membunuhnya. Okey, dalam konteks ni terpaksa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dipaksa oleh seseorang individu sedangkan dia beriman penuh dengan Allah Subhanahu. Ini dalam konsep terpaksa. Okey, sebab tu Allah Taala kata kalau dia dipaksa, dia tidak dikirakan sebagai kufur ataupun dia tidak diberikan kemurkaan di akhirat kelak. Dia telah diberikan keringanan disebabkan dia terpaksa. Okey. Kalau macam harta benda tu kita tahu dia diugut dan dihukum bunuh ataupun dia diberikan ugutan, dipaksa untuk membayar dengan wang tunai kan, dengan rumah, dengan harta benda dia sendiri. Okey, itu dalam konteks paksaan itu sendirilah. Okey. Ciri-ciri ataupun kategori yang kedua adalah orang-orang yang lupa. Apa yang maksudkan dengan lupa ni? Kita tahu sifat-sifat manusia ni adalah sifat-sifat yang kita tidak boleh dihindarkan ataupun sifat kita sifat yang lupa. Dalam
konteks nama kita pun sendiri, manusia tu datang daripada perkataan nasiya, iaitu yang bermaksud dengan lupa. Okey, saya telah meletakkan dalil hadis dalam tu, yang di mana dalil ni menguatkan lagi sebab-sebab yang diberikan keringanan. Okey, makan, kita beri contoh makan ketika berpuasa. Ada hadis ni yang menyebut sesiapa yang terlupa sedangkan ia berpuasa, di mana ia makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya ataupun menyambungkan puasanya itu, kerana sesungguhnya Allah memberikan ia makan dan minum. Allah Ta'ala berikan ia nikmat untuk makan ketika hari siang dan berpuasa lah, kan. Allah Ta'ala berikan ia nikmat. Itu adalah rezeki kita Ta'ala beri. Tapi jangan pula lah kita tahu, kita lupa, kita batal lagi tak? Tak boleh. So dah tahu kita lupa, kita dah ingat, kita kena henti dan kita sambung je puasa terus macam tu. Okay. Kemudian kita seterusnya, dalam ciri-ciri yang seterusnya, orang yang jahil. Apa yang dimaksudkan dengan jahil ni? Saya memetik daripada Imam Al-Rahib yang membahagikan maksud yang membahagikan maksud jahil itu kepada 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama, seseorang itu tidak mempunyai ilmu. Ini adalah makna asal kejahilan. Okay. Yang kedua, apa yang dimaksudkan lagi? Mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran ataupun hakikat. Contohnya, dia mempercayai tangkal yang menyelamatkan dirinya itu daripada bala bencana. Itu adalah kejahilan. Kejahilan sesuatu hakikat yang benar. Tapi dia dah tahu dah kata benda tu jahil, tapi dia buat jugaan, dia mempercayai juga. Itu tidak boleh dirukhsahkan, diringankan. Dia dah tahu dah, tapi dia juga mempercayai sesuatu yang benaran, yang tidak benar, kan. Kemudian dalam konteks ni saya memberi contoh bercakap ketika menunaikan solat. Okey, contohnya saya tak tahu kata bercakap dalam solat ni adalah satu perkara yang tidak boleh, tidak dibenarkan ketika menunaikan solat, tapi saya bercakap juga. Saya diberikan keringanan, tak apa, dimaafkan. Pasal saya tahu tak boleh bercakap ketika sembahyang. Saya tak boleh cakap dah benda tu kita dah tahu, kan, contohnya. Okey, apa lagi jenis-jenis yang diberikan keringanan ni? Tadi saya lupa, ada lagi satu lagi yang Imam Al-Rahib tu cakap, satu lagi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Contohnya apa? Meninggalkan solat dengan sengaja. Itu memang tak boleh lah, kan. Kita tahu dia memang jahil tu memang tak yang gaban, kan. Dia dah tahu tapi dia sengaja tinggalkan, kan. Itu tak boleh. Tapi dalam konteks ni dia bercakap ketika solat dan dia tak tahu kata bercakap tu boleh, tidak boleh, dia dimaafkan, dia berikan keringanan. Okey, kesukaran serta ilmu baluah ni. Apa yang dimaksud dengan ilmu baluah ni? Iaitu kesukaran serta ilmu baluah, iaitu perkara yang tidak dapat dihindari, yakni perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa lagi? Contohnya penyakit kencing tidak lawas. Kebanyakan orang lelaki ni ada penyakit ni. Penyakit kencing tidak lawas. Penyakit kencing tidak lawas ni dia diberikan keringanan tentang solat, yang mana dia tidak boleh melewat-lewatkan solat. Sedangkan dia berpenyakit, dia tidak boleh melewat-lewatkan solat. Azan je terus dia kena menunaikan solat. Ambil uduk terus solat. Dia tak boleh lewat-lewat tengok TV dulu ke, tak boleh. Sebab dia ada penyakit yang tidak boleh dielakkan. Okey. Kemudian apa lagi contohnya? Orang perempuan, contohnya datangnya darah orang panggil darah penyakit, itu istihadah. Datangnya sama dengan kencing tidak lawas ni, terus datangnya lapik letak tuala perempuan tu, terus solat. Ambil uduk terus solat. Tidak boleh melengah-lengahkan lagi. Okey, kemudian
memakan bangkai dan harta orang yang terdesak. Apa yang dimaksudkan dengan makan bangkai kat sini, dia tidak ada apa-apa untuk dimakan. Contohnya dalam hutan lah. Kita tahu contoh dalam hutan. Contoh dalam hutan, dia terperangkap dalam hutan, tak ada makanan apa, makanan yang dibawa tu habis, dia boleh lah yang makan yang diharamkan, iaitu apa nama, khinzir. Nampak ya, dia tembak terus makanan. Kalau tak makan, dia mati. So kita nak mengelakkan satu kemudaratan, kita boleh diberikan kebenaran. Rukhsah itu sendiri. Okay. Makan harta orang, time tu orang tak ada, orang tak tahu. Time tu dia terdesak sangat, dia boleh makan makanan orang. Tapi bila dah ni, dia kena beritahu lah. Sebab time tu orang tak tahu kan. Bila dah okey dah semua, dia kena beritahu kat orang. Okey, yang seterusnya ataupun yang terakhir dalam kitab Abdul Latif Muda ni, dalam kitab fiqh, kaedah fiqh, yang mana dia mengatakan orang yang serba kekurangan. Apa orang yang serba kekurangan ni? Yang kita tahu kekurangan ni adalah orang perempuan. Dia tidak lari. Yang mana contoh yang saya berikan, kaum wanita tidak diwajibkan berperang dan solat Jumaat disebabkan sifat kekurangan tersebut. Mereka ni tidak kuat untuk berperang dan tidak diwajibkan untuk pergi ke masjid sembahyang Jumaat sebabkan mereka ni perempuan tidak mempunyai tidak mempunyai sifat-sifat yang tertentu, tidak kuat. Apalagi saya beri contoh, kanak-kanak dan orang gila tidak dibebankan dengan hukum taklifi. Kita tahu kanak-kanak ni tidak cukup akal, dia dibenarkan ataupun diberi keringanan dengan hukum-hukum, dengan tidak dibebankan hukum-hukum taklifi. Sama juga orang gila ni kita tahu dia mempunyai sikap mental, sakit mental, kerosakan mental, dia dibebaskan ataupun tidak dibebankan dengan hukum taklifi. Ada banyak kesukaran-kesukaran ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam kitab kaedah fiqh ni. Muka surat 147 ni banyak dia punya. Saya masukkan hanya sebahagian je sebab kita nak shortkan kita punya video ataupun slide. Kalau hampa nak lebih, itu hampa kena beli buku, dan ada ustazah bagi PDF, hampa kena baca lah. InsyaAllah kita sama-sama berjaya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kat situ saja saya akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, itu Saiful Izwan. Dia akan membentangkan tajuk-tajuk tentang jenis-jenis keringanan syarak. Apa pula jenis-jenis keringanan syarak tu, di mana apa yang diartikan dengan jenis keringanan itu. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf apa yang kurang, apa yang lebih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Izwan bin Muhammad Izmi, I17302453. Okey, seterusnya saya akan sambung jenis-jenis keringanan syarak. Okey, menurut Syekh Ibn bin Abdul Samad Al-Syafi'i, jenis rukhsah ini terbahagi kepada 6 ataupun ada 6. Menurut ulama mazhab Hanafi pula, rukhsah ini terbahagi kepada 7. Okey, yang masuk jenis-jenis keringanan yang pertama dalam bahasa Arabnya adalah takhfiful ikhtiar, yang bermaksud keringanan yang menggugurkan kewajiban. Contohnya, tidak wajib sembahyang Jumaat jika ada halangan. Kalau kita tengok waktu awal-awal PKP dulu disebabkan oleh virus. Oleh kerana Islam itu adalah agama yang mementingkan menjaga nyawa, jadi dibolehkan untuk tidak sembahyang Jumaat kerana untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Yang kedua adalah takhfifun tanqisun, keringanan yang mengurangkan bebanan. Contohnya qasar sembahyang seperti solat asar dan solat zuhur daripada 4 rakaat menjadi 2. Yang ketiga adalah takhfiful ibdal, keringanan dengan gantian. Contohnya tukarkan wudu atau mandi dengan tayamum. Contoh ini mungkin disebabkan ketiadaan air, jadi dibolehkan ganti dengan bertayamum menggunakan debu. Yang keempat adalah takhfifun taqdimun, dengan mendahulukan, keringanan dengan mendahulukan. Contohnya sembahyang jamak takdim. Yang kelima pula adalah takhfifun takhirun,
keringanan dengan mengakhirkan, contohnya sembahyang jamak takhir. Yang keenam pula adalah takhfifun tarkhisun, keringanan kerana terdesak ataupun terpaksa, contoh minum arak kerana terlalu dahaga ataupun ketiadaan air. Mungkin sebab lain juga, mungkin untuk mengelakkan kemudaratan. Contoh dia kalau kita dipaksa ataupun diugut, jika tidak minum arak maka kita dibunuh. Jadi untuk mengelakkan dibunuh tu, maka dibolehkan untuk minum, kerana mudarat minum arak itu lebih kecil daripada dibunuh. Yang ketujuh adalah takhfifun takhirun, keringanan mengubah ataupun menukar, contohnya mengubah kedudukan atau cara mendirikan sembahyang ketika dalam keadaan ketakutan diserang musuh. Seterusnya saya akan sambung bahagian-bahagian rukhsah. Yang pertama adalah rukhsah yang wajib dilakukan, yang kedua adalah rukhsah yang sunat dilakukan, yang ketiga adalah rukhsah yang boleh ditinggalkan ataupun dilakukan, yang keempat adalah rukhsah yang lebih utama tidak dilakukan. Okey, kita tengok dulu rukhsah yang wajib dilakukan. Contohnya adalah berbuka puasa bagi mereka yang bimbang bahaya, terutamanya kepada ibu yang mengandung ataupun bagi mereka yang sakit. Kerana apa? Kalau mereka puasa, kemudaratan itu lebih banyak daripada kebaikan yang mereka dapat. Jadi untuk menjaga kesihatan bayi yang dikandung ataupun kesihatan diri seorang sendiri, mereka wajib buka puasa. Yang kedua adalah rukhsah yang sunat dilakukan, contoh melihat kepada bakal pengantin ataupun tunang. Kerana Islam ini adalah satu agama yang mudah untuk mengelakkan kekecewaan pasangan itu daripada selepas berkahwin, sama ada melihat pasangan itu ada kecacatan di hidung ataupun muka ataupun di mata. Yang ketiga, yang keempat adalah rukhsah yang lebih utama tidak dilakukan, contohnya membatalkan puasa bagi orang yang musafir yang tidak mendatangkan kesukaran. Kenapa rukhsah ni yang tidak patut dilakukan? Kerana kalau seorang yang musafir itu berpuasa, tidak datang satu mudarat pun ke atas dirinya, jadi dia lebih sepatutnya tidak dilakukan untuk berbuka puasa. Yang seterusnya saya akan masuk kepada hukum furuk. Hukum furuk ni adalah hukum yang boleh berubah ataupun asal kepada satu hukum itu. Yang pertama adalah berbuka puasa bagi orang sakit. Asal kepada puasa ni adalah wajib, tapi apabila dia sakit, dia wajib ataupun harus buka puasa untuk menjaga kesihatan ataupun mengelakkan kemudaratan yang timpa atas dirinya. Yang kedua adalah diharuskan makan bangkai ketika kuburan. Hukum asal daripada makan bangkai ini adalah haram kerana tanpa penyembelihan. Tapi kalau dalam satu keadaan tidak ada makanan dan terlalu lapar, dia diharuskan makan bangkai. Yang ketiga adalah diharuskan jamak dan qasar bagi mereka yang musafir. Hukum asalnya tidak boleh jamak dan qasar, tetapi apabila musafir, dia diharuskan jamak dan qasar solat.